UMNO terganggu dengan kenyataan sindiran Anthony Loke. Syahidan Kasim persoal tindakan kerajaan berkaitan kemasukan warga asing. GRS terbuka sertai kerjasama mana-mana parti dalam PRN Sabah. PAS sifatkan kerajaan Madani sering ganggu keharmonian rakyat. Tindakan Ramli Muhammad Noor benarkan menteri menggantikan PM dipersoalkan. Amanah bidas kenyataan Peguam Najib anggap kes 1MDB lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Ketua Penerangan UMNO Kedah akui terganggu dengan kenyataan sindiran Setiausaha Agung DAP Anthony Loke semalam berkaitan permohonan maaf bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Datuk Syaiful Hazizi Zainul Abidin berkata, Anthony seeloknya diam dan jangan bersuara kerana permohonan maaf itu hak tuan punya badan dan dilakukan dengan sepenuh keikhlasan hati. Beliau juga mengingatkan DAP untuk tidak bertindak seperti gunting dalam lipatan demi keharmonian kerajaan perpaduan. Menurut Syaiful Hazizi, UMNO mempunyai hak untuk bersuara atas ketidakadilan yang berlaku kepada bekas presidennya hasil dendam kesumat seorang bekas Perdana Menteri ke-7 sehingga beliau melakukan pendakwaan politik terhadap beberapa pemimpin UMNO. Mengulas lanjut, Syaiful memberi amaran kepada DAP bahawa UMNO banyak menutup mulut mengulas kes mahkamah yang melibatkan beberapa orang pemimpin PH termasuk daripada DAP. Perikatan Nasional mendakwa laporan audit pada tahun 2018 telah mendapati pengurusan warga asing dengan lebih 100,000 pelancong masuk ke Malaysia tidak pernah direkodkan keluar. Pemimpinnya Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata, sejak 2017 anggaran menunjukkan hampir 1 juta warga asing mungkin kekal di negara ini tanpa pengawasan menimbulkan isu keselamatan rakyat. Beliau berkata demikian semasa mengemukakan perkara tersebut semasa membahaskan Belanjawan 2025 peringkat dasar di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Syahidan sempat memuji Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki atas kejayaan menangkap pegawai imigresen yang terlibat dalam counter setting yang memudahkan kemasukan warga asing ke negara ini. Beliau turut mencadangkan supaya kerajaan mengeluarkan kad pengenalan baru mulai tahun depan bagi memudahkan pengesanan pemilik IC palsu dan kad UNHCR yang diselewengkan. Gabungan Rakyat Sabah GRS bersikap terbuka untuk berbincang dengan semua parti termasuk Barisan Nasional bagi membentuk kerjasama dalam pilihan raya negeri Sabah ke-17. Pengerusi GRS Datuk Seri Haji G. Noor berkata, walaupun komponen GRS terdiri daripada parti tempatan Sabah, namun tidak bermakna gabungan itu tidak boleh bekerjasama dengan parti dari peringkat nasional. Bagaimanapun, beliau yang juga Ketua Menteri menegaskan pada masa ini GRS mahu fokus terhadap mengukuhkan perpaduan antara parti komponennya dan memperkasa kerjasama bersama Pakatan Harapan demi membangunkan Sabah. Beliau mengulas demikian susulan kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi BN pada Ahad lepas dilaporkan berkata bahawa BN dan PH telah memuktamad kerjasama untuk menghadapi PRN Sabah dijangka pada tahun depan. Ahmad Zahid sebelum ini berkata beliau tidak menolak kemungkinan BNPH dan GRS yang mentadbir negeri itu akan bekerjasama pada PRN berkenaan dan telah bertemu dengan pemimpin utama GRS dan mengadakan perbincangan secara umum untuk mewujudkan kesefahaman. Jom sertai peraduan bersama Netstep. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Bilakah Belanjawan 2025 dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia? Berikan nama individu yang terdapat pada gambar thumbnail Netstep News edisi pagi hari Rabu minggu lepas.
dan lengkapkan slogan "Saya subscribe channel Netstep TV kerana..." Peserta yang menjawab dengan betul dan slogan terbaik akan dipilih sebagai pemenang. Jangan lupa screenshot dan sertakan dalam link Google Form yang disediakan di ruang description berita Netstep News edisi petang Jumaat 1 November 2024. Pemenang minggu pertama adalah Siti Nur Aminah binti Cik Omar. Ketua Dewan Pemuda PAS Kelantan Muhammad Kamal Muhammad menyifatkan ia telah menjadi kelaziman kerajaan era Madani mengumum sesuatu terlebih dahulu kemudian baru membuat kajian selepas dikritik pelbagai pihak. Beliau turut berpendapat langkah populis itu dianggap mengganggu keharmonian hidup rakyat. Ketika membentang Belanjawan 2025, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan beberapa subsidi akan dikurangkan terhadap golongan T15. Bagaimanapun timbul pelbagai reaksi mengenai pengkelasan golongan T15 kerana ia tidak dinyatakan dengan jelas. Muhammad Kamal juga berkata apa yang berlaku sekarang jelas menggambarkan ketidaksiapsiagaan Kerajaan Madani menguasai pengurusan kerajaan. Menurutnya, Kerajaan Madani bermudah-mudah dengan sengaja mencipta polemik demi polemik yang meresahkan rakyat. Bekas Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun mempersoalkan keputusan membenarkan menteri-menteri untuk menggantikan Perdana Menteri semasa sesi mingguan waktu pertanyaan Perdana Menteri menjelang lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke luar negara sepanjang November ini. Azhar berkata tindakan timbalan Speaker Ramli Muhammad Noor itu menimbulkan persoalan mengenai fungsi dua timbalan Perdana Menteri. Katanya melalui Malaysia Now, sama ada Ahmad Zahid Hamidi atau Fadilah Yusof harus mewakili Datuk Seri Anwar semasa ketiadaan Perdana Menteri. Azhar yang menjawat Speaker Dewan Rakyat dari 2020 hingga 2022 berkata tindakan itu bertentangan dengan tujuan asal sesi PMQT yang diperkenalkan pada 2019 oleh Pentadbiran Pakatan Harapan di bawah Dr. Mahathir Mohamad sebagai sebahagian daripada pembaharuan Parlimen. Sesi khas yang diadakan setiap pagi Selasa sejak Februari tahun lalu itu merupakan tambahan kepada waktu pertanyaan menteri ketika sidang biasa Dewan Rakyat. Pemimpin amanah membidas kenyataan Muhammad Syafi Abdullah yang menyifatkan dirinya tidak memenangi seurat benang dalam kes yang melibatkan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Malah beliau berpendapat kenyataan Syafi itu seperti menyindir penghakiman Hakim Colin Lawrence Sequeira. Beliau berkata punca Syafi tidak memenangi kes itu bukanlah kerana hakim tetapi kes Najib itu sendiri. Bercakap kepada Malaysia Kini, Hanipa yang juga bekas ahli Parlimen Sepang turut mengkritik Syafi kerana menyatakan ia adalah jarang jika bukan satu-satunya kes di mana bukti hearsay diterima. Bagaimanapun, Hanipa berkata anak guam Syafi masih mempunyai hak untuk membela diri dan jika keputusan itu tidak menguntungkan di Mahkamah Tinggi, Najib masih boleh mendapatkan penyelesaian di Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Persekutuan. Sekian untuk edisi ekstra hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah dan Netstep Malaysia mengucapkan selamat menyambut Deepavali. Assalamualaikum dan salam sejahtera.